Didik TV KPM. Hai semua, anda kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 5. Bersama saya ialah Cikgu Ashikin. Dan Cikgu, hari ini kita akan bincangkan mengenai pengkomputeran dan memberikan fokus mengenai kesan inovasi dalam pengkomputeran, Cikgu. Ya, untuk hari ini kita akan tengoklah kan kesan inovasi dalam pengkomputeran dalam bab 1.1.1. Okey, ini untuk next topik lah. Boleh, Cikgu. Silakan. Okay. So, ini adalah kesan inovasi dalam pengkomputeran. Okey, cabaran yang terdapat dalam sistem pendidikan abad ke-21 adalah untuk kita melahirkan murid yang boleh berfikiran kritis, kreatif, kan boleh selesaikan masalah dan juga mempunyai daya kepimpinan untuk bersaing pada peringkat global. Jadi, kewujudan internet ini telah banyak mengubah landscape pembelajaran pada masa kini, iaitu daripada bilik darjah yang tradisional kepada bilik darjah abad ke-21 yang dikawal oleh teknologi. Okey. Jadi, inovasi dalam teknologi komunikasi ini telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah berlaku baru-baru ini pada masa pandemik. Okey, telah mengubah landscape negara jugalah dalam bidang pendidikan. Okey, begitu juga persekitaran pekerjaan. Maka wujudnya pekerja yang telah mula bekerja di rumah, kan? Dan juga komunikasi. Kita dah mula bermesyuarat secara dalam talian dengan dunia luar. Tak perlu lagi nak naik flight ke luar negara. Jadi telah berlaku komunikasi dengan dunia luar tanpa sempadan. Okey. Untuk kesan inovasi dalam pengkomputeran ni ada 5. Okey, yang pertamanya adalah kewujudan sistem dalam talian. Okey. Ini adalah kesan yang positif kita tengok. Okey, teknologi storan. Teknologi storan ni kita akan bincangkan lagi detail nanti. Okey, kemudian sistem pengoperasian, kemudian teknologi rangkaian. Ini adalah kesan yang positif. Daripada kesan positif tadi, teknologi kan perubahan teknologi yang berlaku ini, maka akan berlakulah satu lagi kesannya adalah jenayah cyber. Okey, kesan positif cikgu ada buat ringkas sikitlah, kan kita sebut sebagai ROST, ROST. Okey, ROST cikgu ringkaskan daripada inovasi dalam teknologi rangkaian. Okey, ini untuk kita proses menghafal. Okey. Kemudian inovasi sistem pengoperasian, operasi. Kemudian inovasi dalam teknologi storan. Kemudian yang keempat adalah inovasi sistem dalam talian. Ini yang dikatakan kita bekerja, kita belajar, kita membeli, kan berniaga, semuanya secara dalam talian, berlaku inovasi di situ. Okey, yang seterusnya kesan positif kita lihat satu persatu dengan lebih jelas. Okey, pada peringkat awal, komputer beroperasi secara stand-alone, secara bersendirian. Okey, hanya kita ada komputer sahaja tanpa internet. Kan, prosesnya adalah menaip. Kemudian perubahan ini telah berlaku dengan mewujudkan hubungan antara komputer dengan komputer atau peranti lain. Selepas itu perubahan telah berlaku, kita boleh berkomunikasi dengan daripada komputer kita dengan komputer sebelah. Kemudian dilanjutkan lagi perubahan ini kepada konsep rangkaian yang bermula dengan rangkaian kawasan setempat disebut sebagai LAN. Maksudnya kita dah boleh berfungsi dalam satu bangunan. Dan kemudian dia berlaku lagi perubahan. Okey, kita dah mula pergi kepada rangkaian kawasan luas dan seterusnya terciptanya internet. Jadi bila dah terciptanya internet ni, maka berlakulah inovasi. Setiap masa orang sentiasa mengkaji cara untuk memudahkan kita punya kehidupan. Ini seperti yang cikgu katakan tadi, borderless world, cikgu, dunia tanpa sempadan. Baik. Okey, yang kedua kita tengok pada sistem pengoperasian. Okey, sistem pengoperasian ni dia merujuk kepada sistem yang mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Okey, sistem operasi kan. Kemudian perkembangan pesat ni dia telah menyebabkan sistem perisian, teknologi rangkaian, maka terciptalah sistem OS untuk pelayan. Kita ada server. Komputer kita boleh dijadikan sebagai server. Kan?
untuk komputer untuk kita kawal rangkaian. Macam sekarang ni perubahan tu sistem operasi ni dia ada banyak lah selain pada Windows, kita ada macam Android kan. So ada banyaklah sistem operasi yang telah berlaku. Jadi kita lihat inilah dia sistem inovasi sistem pengoperasian. Kesan positif yang kedua. Okey, yang ketiga. Masih lagi dengan sistem pengoperasian. Okey, selain pada komputer, OS juga digunakan untuk peranti lain. Okey, kita ada guna handphone kan? Okey, alat mudah alih, mobile device. Okey, macam cikgu sebut tadi, Android, kita ada iOS. Kalau dulu kita ada lagi BlackBerry. Awal dulu memang BlackBerry ni sangat popular. Sebelum ada Android. Betul. Okey. Kemudian telefon dahulunya kita guna untuk buat panggilan saja sebab tak ada internet kan. Yang penting call, SMS. Tapi sekarang ni dah lain. Kita boleh buat video call, kita boleh berniaga kan. Macam-macam lagi. Itu zaman muda-muda kita dulu. Kita hanya telefon, kita hantar teks, tetapi masa tu belum ada lagi seperti media sosial. Belum kurang lagi. Kurang. Ada tapi kurang. Dulu mungkin pakai blog. Tapi sekarang ni lebih hebatlah kan, lebih menarik. Jadi dengan kemajuan teknologi sistem pengoperasian ini, okey, jadi telefon pintar ni dia telah masukkan ciri-ciri yang ada pada komputer, telah dimasukkan pada telefon pintar. Kita tak perlu lagi kamera besar-besar, kita hanya bawa phone sahaja untuk ambil video kan, untuk macam-macam lagi lah yang kita boleh buat dengan phone kita. Okey, yang seterusnya kita lihat pada inovasi dalam teknologi storan. Okey, kalau dulu IBM ni dia ada cakra keras. Okey, cakra keras yang pertama pada tahun 1956 dengan kapasiti 5 MB. Sangat kecil. Jadi kajian ni sentiasa dilakukan untuk mencipta jenis dan bentuk storan yang lebih baik bagi memenuhi keperluan penggunaan semasa seperti menambahkan kapasiti storan. Okey, bahan binaan cakra tu, saiz peranti dan kelajuan ni dia mempengaruhi inovasi dalam teknologi storan. Kalau dalam phone dah ada iCloud, kan? Kalau dulu kita sentiasa kena bawa pen drive. Kalau yang sebelum ni lah. Kalau yang zaman dulu kita ada disket juga. Disket. Pelajar sekarang pun dah mungkin tak kenal disket tu apa kan. Kemudian berlaku CD, kita ada DVD, CDR, macam-macam lagi. Dan saya rasa lebih tahan lama cikgu sekarang. Dulu disket kejap rosak. Kan. Lagipun saiz dia sangat kecil. Okey, sangat kecil. Tetapi yang sekarang ni kalau kita beli external hard disk pun dah sampai 1 terabyte dan harga pun dah semakin murah sebab berlakunya perkembangan. Jadi orang banyak hanya akan ada permintaan untuk external hard disk kan. Mungkin kalau macam floppy disk pun dah tak ada. Kebanyakan komputer pun dah tak ada. Dia hanya ada CD. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi internet, wujud insuran awan, jadi cloud storage membolehkan data tadi disimpan dalam cloud. Kita ada, kalau biasa pelajar, dia akan menggunakan delima yang diberi oleh KPM. Okey, penggunaan delima tu jadi segala bahan boleh simpan dekat dalam delima. Delima tu adalah sama dengan Gmail. Sama fungsi dengan Gmail, Google, dia akan simpan dekat Google. Terutamanya adalah Google Drive. Biasa kita guna kan. Kemudian data ini juga boleh capai pada bilik masa. Kalau kita simpan pada cloud storage, kita boleh ambil dia pada bilik masa. Yang penting ada internet. Ada gadget, ada internet. Okey. Jadi sebab dia boleh berbagai peranti. Selagi mana nampak ada liputan perkhidmatan internet. Okey, yang keempat, inovasi sistem dalam talian. Jadi kesan inovasi dalam teknologi rangkaian ini, teknologi storan simpanan, sistem pengoperasian telah merangsang perkembangan sistem dalam talian. Okey, contoh dia mewujudkan sistem e-perbankan. Sekarang ni semua bank dah ada e-perbankan. Kemudian kita ada sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran ni KPM pun telah wujudkan dengan adanya D5 KPM. Okey, digital learning. Kemudian kita ada e-kerajaan. Semuanya dalam satu sistem. Kemudian perundangan dan juga jaringan komunikasi tanpa batasan.
Okey, sekarang kita tengok pada kesan negatif jenayah cyber. Okey, kesan negatif jenayah cyber. Jenayah cyber ni adalah penyalahgunaan komputer dan internet untuk melakukan aktiviti jenayah seperti dia boleh merosakkan sistem komputer. Kemudian mencuri atau mengubah data dalam talian. Kita boleh lakukan. Bukan kita, jangan buat jenayah. Bukan kita, cikgu, bukan kalau kita. boleh. Okey. Jenayah cyber ni dilakukan dari jarak yang jauh. Kita tak perlu penjenayah sekarang ni tak perlu lagi pecah rumah orang kan untuk masuk ke rumah untuk mencuri. Okey. Dia boleh dilakukan dari jarak jauh tanpa kehadiran penjenayah di tempat lokasi dengan pelbagai tujuan seperti keuntungan peribadi dan sebagainya. Okey, jenayah cyber ni dia ada dua. Okey, dia ada dua kategori, iaitu yang pertamanya adalah pengguna persendirian dan institusi, yang kedua dari segi keselamatan negara. Okey, kita tengok kategori jenayah yang pertama dari segi pengguna persendirian dan institusi. Kita lihat sekarang ni pun telah berlaku pembulian cyber. Yang ni biasa kan, biasa berlaku. Kadang-kadang orang tengok fizikal kita dan dia dah buat macam body shame kan. Lepas tu banyak yang selalu jadi keyboard warrior kan. Itu semua boleh disebut sebagai bully cyber. Kemudian berlaku kecurian maklumat. Kadang-kadang data peribadi kita tersebar tanpa sengaja. Kadang-kadang tersalah klik laman web. Rupa-rupanya laman web itu adalah milik scammer. Okey, kemudian perjudian dalam talian sangat mudah. Kalau dulu pergi dekat tempat fizikal, tempat judi, sekarang ni tak perlu lagi. Dah ada apps, dah ada sistem yang digunakan untuk berjudi. Kemudian menyalin perisian secara tidak sah. Yang ni kalau macam ada kita ambil daripada orang sebut sebagai pirate. Kan kita install pelbagai perisian secara tidak sah ni, itu adalah salah sebenarnya. Okey, jenayah. Pengubahsuaian atau merosakkan perisian data dan komputer. Ini boleh berlaku dari segi untuk pengguna persendirian dan institusi. Okey, yang seterusnya ada keselamatan negara, kawalan trafik udara, kemudian sistem perenjanaan elektrik, rangkaian telekomunikasi, sistem ketenteraan. Okey, serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kerajaan. Okey, ini adalah contoh, ada 4 contoh yang cikgu bagi. Okey, kita tengok menyebarkan virus melalui pelbagai peranti mudah alih untuk mendapatkan data sulit pengguna, menghantar virus melalui email untuk mengidurkan pengguna supaya mendedahkan maklumat sulit. Okey, cikgu dah bincang dah tadi. Kemudian phishing ataupun kecurian maklumat peribadi ni seperti nombor kad kredit, sangat mudah. Kemudian nama log masuk dan juga kata laluan ni kadang-kadang kita terdaftar, kita letak tarikh lahir kan. Jadi dia boleh berlaku kecurian maklumat melalui akaun peribadi pengguna. Kemudian membuat salinan tidak sah ataupun cetak rompak terhadap semua hak cipta peribadi seperti muzik, perisian dan lain-lain. Ini pun biasa berlaku kan. Kadang-kadang filem kita yang baru keluar pun telah dicetak rompak. Kemudian kita dah bina sistem kita penat-penat bina sistem, ada orang terus copy. Okey, terus copy dan juga terus jadikan hak milik dia. Sebab kita tak sempat nak minta hak, nak meletakkan hak cipta kita tu. Jadi sangat mudah untuk berlaku. Okey. So kita nampaklah. So ini adalah contoh-contoh jenayah cyber tadi. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan, okey, sebab apa tadi kita dah belajar banyak kan? Betul juga. Okey, kita akan lihat sikitlah soalan. Okey, ada pun soalan untuk cikgu uji. Okey, melibatkan pentaksiran bilik darjah lah ni. Okey, soalan yang pertama. Berdasarkan keratan akhbar, okey, kita lihat jenayah cyber kini meningkat. Kita belajar tadi ada beberapa jenayah kan? Ada beberapa contoh jenayah tadi. Okey, berikan 2 contoh jenayah cyber, merujuk pada jenayah cyber saja. Baik. Kalau kita tengok dari keratan akhbar tersebut, cikgu, saya rasa ada bentuk penipuan di sana. Okay. Itu satu. Nombor 2... Nombor 2 saya rasa jawapannya ialah ugutan ke, cikgu? Ugutan pun betul sebab kita ada beberapa contoh tadi. Okey, kita ada penipuan.
kita ada ugutan, betul. Itu jawapan yang sama juga. Sama Penimpan saja. ugutan, Dia baik. atau kan? Atau. So, ada banyak tadi sebenarnya. Boleh letak mana-mana. Kemudian kita ada penggodaman. Okey, cuba lagi satu ada. Satu lagi, adakah berlaku pembulian cyber ke situ? Cikgu, saya akan cuba saja. Betul. Ada. Okey. Pembulian cyber, serangan virus. Okey, kita ada 6 tadi. Okey. Yang seterusnya soalan yang kedua. Contohnya cyber mengikut perspektif pengguna persendirian dan institusi. Pengguna persendirian dan institusi. Contoh, saya ingat ada pembulian cyber. Okey. Dan juga, saya kena ingat balik cikgu, mengambil data ataupun mengubah data. Ya, boleh. So ini Bully adalah cyber. Salah satunya adalah bully cyber, cikgu letak. Dan juga perjudian dalam talian. So dia sebenarnya banyak tadi, yang terakhir tadi. Okey, yang seterusnya adalah berikut merupakan aktiviti berlaku dalam ruang cyber. Kita ada serangan viral, pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta. Ini semua adalah Baik cikgu, saya jenis cyber. rasa ini adalah jenayah cyber. Nyatakan jenis aktiviti, baiklah itu adalah jenayah cyber cikgu. Betul. Adakah betul jawapan saya? Jenayah cyber. Yang kedua, nyatakan 2 aktiviti lain selain dalam rajah 1. Saya rasa penggodaman. Seperti yang saya jawab tadi. Adakah itu jawapan yang betul, cikgu? Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta. Baiklah. Cikgu, inilah soalan terakhir kita untuk segmen ini. Ya, saya pasti banyak lagi yang cikgu ingin uji saya dan juga murid-murid di rumah. Ya, kalau nak tahu, nak uji pemahaman anda, pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Terus bersama kami di Didik TV KPM.